Ini adalah Ferrari F8 Tributo. Ini pula Lamborghini Huracan. And this is Proton Persona. Kereta-kereta ni berkongsi beberapa ciri yang sama. Diorang kereta yang berharga sejuta ke atas, kecuali Persona. Diorang kereta yang rare, kecuali Persona. Dan diorang adalah jentera yang mampu mencecah 340 km/h, kecuali Persona. Namun, ada satu lagi persamaan antara ketiga-tiga ni yang termasuk dengan Proton Persona. Semua kereta ni sudah tidak boleh dibeli dengan manual transmission. And it says a lot about global automotive industries. Saya tahu ada yang bersedih dengan fakta ni, termasuklah saya. Tapi saya percaya ada sebab semua benda ini terjadi. Let's find out why. Tak instrument. In my case, family saya still ada Saga kotak daripada tahun 1992 sebaya dengan saya, and ayah still drive Saga ni ulang-alik as a primary car. Dia sayang kereta ni. Masa form 2 saya curi keluar drive kereta ni, and Saga ni manual. Saga ni lah yang menimbulkan minat saya dengan kereta, even to the extreme. Cuma masalah dia, manual is going out of style. Tahun 1992, tahun yang sama Aida jebat lahir, 25% pembeli kereta Asia masa tu memilih manual as a transmission of choice. Fast forward 20 years, 2012, percentage menurun kepada 6.8%. That's low. Fast forward lagi 2020, number goes down as low as 1.15%. Lagilah low. Statistik ni dibanci oleh Federal Chamber of Automotive Industries, ataupun saya panggil FCHI. Disebabkan oleh trend yang menurun, as a result, car maker start kurangkan offer kereta manual. Dalam 100% model kereta yang available, tahun 2010 cuma 37% sahaja model yang datang dengan option manual. Tak teruk sangat, tapi tak ada yang special. Sampailah 2020, manual option turun as low as 12%. Macam lower spec Azia, lower spec Myvi, GT 86 manual duduk dekat dalam 12% ni. Offer dah lah 12%. Yang orang beli 1% pula tu. Boleh bayangkanlah kerugian dia. Kalau trend makin menurun, tak mustahil dalam beberapa tahun lagi manual akan pupus. Pergi je dekat mana-mana comment section yang berkaitan dengan kereta baru. Confirm keluar komen, kan best ada manual. Tak ada manual, shame on you. Manual mana? Manual. Tapi saya tak adalah salahkan siapa-siapa, sebab saya sendiri pun macam ni. There is a reason why car maker dah tak nak jual kereta manual. Untuk cabang automatik saja, kita dah ada AT, CVT, DCT. For luxury cars, outsource brand macam ZF Transmission offer sampai 8 speed, 10 speed automatic. And for mass produced car, the better option is CVT. CVT punya mekanisme tak sama dengan gearbox yang lain. Dia tak banyak sprocket, more like steel bed bercantum dengan 2 puli. And main advantage untuk CVT is better fuel economy and acceleration yang lebih smooth sebab dia guna puli. Tapi disadvantage berbanding kereta manual pun ada juga. Adakah saya tak suka automatic? Saya tak cakap lah saya tak suka, tapi saya tak cakap juga yang saya suka. Suka tak suka pun tak. So boleh kata yang saya ni neutral. Ada satu yang saya paling suka sekali, tak kira lah dalam kereta auto ataupun manual, and that is Aerilavia Air Freshener. Datang dengan 4 jenis haruman, perfume kereta ini memberi haruman yang sangat segar. Tidak kira sama ada kereta kita auto ataupun manual. Bunyi macam tak ada kena-mengena kan? Memang tak ada pun. Tapi for sure Aerilavia Air Freshener adalah pilihan paling selamat kalau kita takut terbeli perfume yang tengik and end up tidak digunakan. Jadi dapatkan sekarang, sementara voucher masih ada. Tadi kita kat mana? Disadvantage. Macam saya cakap tadi, dekat comment section mesti ada jenis komen minta manual. No manual, no buy. Nak juga manual. Tapi by sales report, orang tak beli juga manual. Azia and Myvi takes up 2% daripada total sales of Pro 2 untuk manual transmission. Tapi itu adalah alasan. Manual hanya untuk lowest variant model. Tak bolehlah cakap manual punca orang tak beli semata-mata. Tapi bila kita pandang luas sikit, even kereta yang sama spek, even on sports car, manual still undesirable. Manual still undesirable. Macam contoh Toyota 86, very good car, and semua review kritik menangkan manual daripada auto untuk 86 ni. Lagi baik, lagi laju. Tapi sales 22% sahaja manual. And ini cuma salah satu sahaja cerita sedih manual yang ada. Dari perspektif car maker, tak logik untuk kita spend berjuta ringgit for R&D and supply
untuk benda yang orang tak nak beli. It doesn't make sense. So, kenapa orang dah tak nak beli kereta manual? Selain dari kereta auto yang ada pedal shifter, mesti ada reason lain kan? Jangan risau, ada 3. First is convenience. Siapa yang dekat sini pernah drive manual boleh tahulah rasa macam mana perit dia bila tersangkut dekat dalam jam, especially bila jam tu naik bukit. Tapi kereta yang sama, bila kita buat naik genting pukul 7 pagi, semua gear shift tu dah jadi part of the game, dah jadi pure joy. Tapi tak semua orang macam tu. Most people hari ni yang bukan enthusiast lagi suka drive sebelah kaki, pergi Starbucks, layanlah FM sambil tangan kanan letak dekat dagu. Second is safety. Kita biasa dengar yang manual lagi selamat daripada auto. Saya pun rasa macam tu. Sebab bila kita drive manual, kita lagi connected dengan kereta kita. Sebab kita keep on shifting, kita jadi lagi peka dengan keadaan sekeliling. Nak main phone pun jadi susah masa drive. Tapi saya cuma boleh cakap untuk diri sendiri, sebab semua generasi dekat Malaysia pun drive kereta. Dari remaja dapat lesen sampailah ke orang tua. Research dari University John Hopkins of Sweden dengan warga emas yang join test ini, umur average 75 tahun, keluarkan result yang age group ni semua dapat driving behavior yang lebih baik, less error and improve driving experience apabila age group ni drive automatic. As for manual, warga emas lebih banyak buat error and dalam real world situation that could be deadly. So it's safe to say automatic is actually safer. Ketiga is cost. Ekonomi bab 1, beli bab kos per item lagi rendah. Offering satu jenis item adalah lebih cost efektif daripada 2 item dan ke atas. And bila target buyer lebih cenderung kepada satu jenis produk, adalah lebih baik untuk kita fokus pada that particular item. Daripada 3 ni, kita combine sekali dengan pembeli punya age group. Statistically, 59 daripada 100 orang yang membeli kereta baru adalah daripada umur 35 tahun ke 55 tahun. Pembeli daripada age group 34 tahun ke bawah ada nombor terkumpul pada PAR serendah 14 daripada 100 orang sahaja pembeli baru. Itu pun kalau ada yang nak beli manual. Kilang kereta for sure akan bagi respon kepada grup yang bagi majority of the money. Meaning, technical and economical, automatic lebih baik untuk setiap aspek. Lagi efisien, selamat for all people and shift faster. Namun, bila gearbox tu lagi baik, tak semestinya seluruh kereta tu lebih baik. Kita susah nak beritahu orang betapa seronoknya drive manual ni. And tak ada satu pun gearbox auto yang boleh challenge feeling dia. And bila presenter tak boleh nak describe dekat viewer apa yang dia nak gambarkan, bermakna presenter tu bukanlah presenter yang bagus. Sajalah presenter tu. Kita ambil contoh lain, ride motor. Nak gambarkan dekat orang yang tak pernah ride motor betapa bebasnya rasa bila ride, memang susah nak bagi orang faham. Yang bawa motor saja akan tahu kenapa kita sanggup bangun awal pagi Ahad semata-mata nak tengok view dekat atas Bukit Ampang. Adakah kereta manual akan pupus? Saya bukan pak belalang, tapi saya pilih untuk cakap yang manual akan pupus. Here's why. For now, manual gearbox dekat market Malaysia hanya offer pada lowest cost car, race car and industry vehicle macam lori and tractor. At some point nanti, kos untuk kereta auto akan jadi terlalu rendah. Manual akan jadi tak relevan sebagai low cost alternatif. Untuk industry vehicle, saya bukan pakar. Kereta paling komersial yang saya pernah bawa pun cuma lori setan. So saya takkan komen lah kat situ. As for performance car, race car, kita punya par mostly duduk pada FIA F1. F1 nampak macam guna pedal shifter, sama macam Honda City kan. Nampak je sama, tapi jauh beza. F1 punya pedal shifter connect to sequential manual gearbox. Still a manual tapi lagi advance. Honda City connect to auto gearbox, basically automatic dengan extra step. Apa F1 pakai, race car lain pun cuba ikut. So semua race car lain pun pakai dropbox juga. Tapi hari ni kita dah ada Formula E, stands for electric. Even Formula 1 pun dah ada EV punya version. In near future, kita akan tengok first world country guna kereta EV 100%. And for sure, Formula E pula yang akan jadi performance punya benchmark. And last kali slowly turun pada mass produced car. EV car is the future and kereta EV tak ada transmission. So boleh faham-faham lah kan. Tapi selagi kereta manual ada dekat atas jalan, saya sure ada orang yang akan hargai gearbox legend ni. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Aerolavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Jumpa lagi lepas ni. Bye. Yo voy a cantar esta canción para mi gente.